من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberikan kesempatan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia, pada menyatakan nama yang ke-69. Saya gabung terus dengan nama yang ke-70, iaitu nama Al-Qadir wal-Muqtadir. Betul, no? Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Itu last kita As-Samad di malam ni, insyaAllah. Al-Qadir wal-Muqtadir. Baik. Mi'yarut ta'allum, objektif perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan tertumpu kepada 4 perkara. Yang pertama, menyebut ta'rif Al-Qadir dan Al-Muqtadir di sisi ulama. Yang kedua, menerangkan syarah kepada ta'rif Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Yang ketiga, menyebut apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Dan yang keempat, menerangkan thamaratul iman, buah-buah keimanan bagi orang yang beriman dengan Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain. Dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Al-Qadir maksud dia Tuhan yang maha berkuasa. Al-Qadir, Tuhan yang maha berkuasa. Adapun Al-Muqtadir diterjemahkan dalam kitab dengan makna Allah yang maha mampu membalas. Allah yang maha mampu membalas. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab terjemahan lain, Al-Muqtadir juga diterjemahkan dengan makna Allah yang maha berkuasa juga. Baik, sekali kita tengok satu-satu. Sebab tu saya gabungkan dua nama ni, kerana perkataan asal dia daripada perkataan asal qudrah, kuat. Jadi kita akan tengok satu persatu, insyaAllah. Baik, itu makna yang diterjemahkan secara harfiah ataupun secara literal daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi mau tak mau, untuk faham nama Allah ini, dia taklah semudah tu. Dengan diterjemahkan sebiji daripada bahasa Arab tukar di bahasa Melayu terus, dia tak semudah tu. Untuk kita faham, maka kita perlu meneliti ta'rif yang dibawa oleh ulama. Selalu saya bawa ta'rif yang dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullah. Malam ni lain sikit, saya bawa ta'rif yang dibawa oleh Az-Zujaji. Kata qala Az-Zujaji rahimahullah, telah berkata Az-Zujaji rahimahullah, Al-Qadir huwa alladhil qadiru ala ma yasha' la yu'jizuhu syai'un. Makna Al-Qadir itu ialah Tuhan yang maha berkuasa ala ma yasha', ke atas tiap-tiap sesuatu. Allah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu dulu.
la yu'jizuhu syai'un. Punyalah Allah Ta'ala ni maha berkuasa, sehingga kekuasaan yang dimilikinya itu tidak mampu dilemahkan oleh sesuatu. Gitu. Saya kita syarah. Punyalah Tuhan ni kuat, sehingga kekuatan dia ini tak mampu untuk dilemahkan, tak mampu untuk diluputkan, tak mampu untuk dimusnahkan. Itu Al-Qadir. Adapun Al-Muqtadir, kata Az-Zujaj, dia kata apa? Al-Muqtadir dia adalah mubalaghatun fil wasfil qudrah. Dia tak cerita lagi. Ni baru nak masuk mukaddimah dia. Dia kata apa? Mubalaghatun fil wasfil qudrah, iaitu perumpamaan yang melampau-lampau berkenaan tentang sifat kekuatan Allah. Sebab tu kata Az-Zujaj, minta maaf, kata Al-Khattabi pula kata apa? Al-Muqtadir ini huwa tammul qudrah alladhi la yamtani'u alaihi syai'un. Kata Al-Khattabi, Al-Muqtadir ini ialah at-tammul qudrah, kesempurnaan bagi segala kekuatan. Kesempurnaan bagi segala kekuatan. Gitu. Alladzi la yamtani'u alaihi syai'un. Dan kesempurnaan kekuatan ini, la yamtani'u alaihi syai'un, tidak ada sesiapa yang mampu menghalang daripada kesempurnaan kekuatan Allah Ta'ala. Macam tu. Jadi kalau orang tanya Al-Qadir ni apa dia, Al-Muqtadir ni apa dia, kita kata Al-Qadir dan Al-Muqtadir maksud dia lebih kurang sama, iaitu Allah yang maha berkuasa. Cumanya Al-Muqtadir nak cerita kesempurnaan bagi kekuatan Allah. Macam tu. Baik. Baik. Selesai berkenaan tentang objektif yang pertama, iaitu ta'rif. Kita masuk kepada objektif yang kedua, iaitu syarah kepada ta'rif. Baik. Syarah kepada ta'rif yang pertama, dalam 99 nama Allah dibahagikan kepada dua sifat. Yang pertama, nama yang bersifat Al-Jamal, yang menunjukkan keindahan dia, sehingga apabila dipelajari, difahami, dihayati, akan menimbulkan ketenangan dan kesenangan bagi yang mendengar. Itu. Adapun satu lagi nama Allah yang bersifat Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran dia, sehingga apabila dipelajari, dihayati, ditekuni, akan menimbulkan rasa gerun di dalam dada kita. Sebab tu kalau orang yang faham ataupun dia menghayati sungguh kalimah Allah, sebut saja Allah, dia boleh rebah dah. Tu dia. Orang yang hati dia tu, dia faham sungguh kalimah Allah ni, maka dia rasa gerun. Kalau cerita pasal pocong ke, pontianak ke, dia tak heran lagi. Dia dengar saja bunyi Allah, dia gerun. Hal ni orang-orang yang hati dia sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua. Baik. Kita akan tengok quyud muhtarazat. Quyud muhtarazat ni pada tuan-tuan, dalam ilmu ta'rif, di ilmu definisi, dia ada satu ilmu disebut sebagai quyud muhtarazat, pecahan makna daripada satu persatu ta'rif yang dibawa oleh ulama. Baru kita boleh mudah faham. Baik, kita tengok Al-Qadir dulu. Al-Qadir, kata Az-Zujaj, dia kata apa? Al-Qadir ala ma yasha, Tuhan itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, kita syarah yang ini dulu. 2:1. Allah, bila kita sebut ala ma yasha, atas tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sesuatu ni dia duduk dalam kategori apa, tuan-tuan? Yang duk kata tiap-tiap sesuatu ikut dia apa yang dia nak atas tiap-tiap sesuatu. Dia nak bagi hidayah kepada sesiapa atas dia kehendaki. Tu Tuhan Maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu.
tiap-tiap sesuatu ni syai'un ni sesuatu. Tapi kita nak bincang apa yang dimaksudkan dengan tiap-tiap sesuatu. Yang dimaknakan dengan tiap-tiap sesuatu itu adalah makhluk, adalah alam. Apa makna makhluk? Apa makna alam? Ma siwallah, selain daripada Allah, itu adalah makhluk, itu adalah alam. Meja makhluk, meja alam, tisu alam, kipas alam. Atas tiap-tiap sesuatu tu dia yang berkuasa. Dia kata, ustaz, elektrik tak ada, kipas tak boleh pusing ni bukan pasal Allah kan? Kipas tak pusing ni bukan pasal Allah, pasal elektrik yang tak ada. Tu dia kata, saya sakit keracunan makanan, sakit perut ni bukan pasal Allah, pasal keracunan makanan. Sebelum segala sesuatu itu berlaku, sebelum Allah mentakdirkan sebab itu berlaku sehingga memberikan bekas ataupun kesan ke atas makhluk, dialah yang mentakdirkan untuk perkara itu berlaku. Elektrik tak ada, betul, kipas ni dikawal oleh elektrik TNB kita, tapi Allah lah yang mengawal saluran elektrik tu, aliran elektrik tu. Allah lah yang memberi kekuatan kepada teknisian TNB untuk menyelenggara elektrik. Kena baca kalau gitu. Jadi punca kuasa atas tiap-tiap sesuatu ni mai pada siapa? Mai pada Allah. Macam tu, mai pada Allah. Jadi boleh tak timbul soalan, ustaz, dah kata Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, boleh tak Allah Ta'ala ni dia buat seketui batu yang mana batu tu dia tak mampu nak angkat? Ni nampak je soalan perangkap, tapi sebenarnya tu soalan tak cerdik. Macam soalan tu tak valid, soalan tu tak sah. Maka kita kata soalan ni mustahil. Dia kata mentang-mentang dia kata Tuhan ni boleh buat sesuatu, boleh tak Tuhan nak buat seketui batu yang mana batu tu dia pula tak mampu nak angkat? Soalan ni tak betul, tak sah soalan ni. Jawapan dia mustahil. Tak usah kita duduk berdebat pula. Kita kata jawapan dia Tuhan tak berkuasa buat benda macam tu. Kalau macam tu maksudnya Tuhan ni lemah. Macam contoh soalan macam ni. Yang baik datang daripada Allah. Ni tuan-tuan mai kuliah kita ni, tuan-tuan semayang maghrib jemaah sekali nak bayang isyak tu ilmu. Tu mai pada siapa tuan-tuan? Itu atas mai daripada Al-Qadir, kekuatan Allah Ta'ala. Tuhan yang bagi kekuatan tu kat kita untuk buat benda baik. Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk buat benda baik. Yang jahat tu mai pada siapa? Yang jahat tu mai daripada diri kita. Bila kita nak buat jahat, itu pilihan kita. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat tu tak berhenti tang ayat tu. Hakikat dia baik dan buruk itu adalah mai daripada Allah. Kalau kita berhenti sampai takat yang baik daripada Allah, yang buruk tu mai pada kita. Baik, ada isu tak tuan-tuan? Ada. Isu dia apa? Dulu pernah berlaku perdebatan di antara ahlul mutakallimin, ulama-ulama ahlul kalam. Ahlul kalam ni tuan-tuan, dia satu bidang baru dalam cabang-cabang ilmu agama. Ahlul kalam ni satu cabang baru dalam bidang-bidang agama, tapi dia duduk di bawah tajuk ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Cerita dia macam ni tuan-tuan. Yang orang duk cerita bab sifat 20 ni, dia ilmu kalam campur dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam ni ialah ilmu yang nak melawan pemikiran orang yang berhujah dengan menggunakan akal semata-mata. Tu punca terjadinya ilmu kalam. Bila mana ilmu-ilmu falsafah daripada Yunani, antaranya ilmu falsafah daripada Aristotle, Socrates, Plato. Ilmu-ilmu falsafah ni dia terjemah ke dalam bahasa Arab. Kemudian kitab-kitab ni sampai ke tanah Arab. Maka ramai ketika itu umat-umat Islam yang terpedaya dengan ilmu falsafah ni. Maka muncullah ulama-ulama tauhid membicarakan satu ilmu, bagaimana kita nak berhujah dengan orang yang menggunakan akal. Macam tu. Baik.
timbul satu isu perdebatan bila golongan ulama daripada kalangan mazhab Mu'tazilah, mereka ni kira guna akal lah, kepala akal. Kalau nas dengan wahyu tak selari ataupun akal tak boleh terima, mereka akan utamakan akal lagi. Mu'tazilah ni bahaya sikit, bahaya banyak agak lah. Mereka banyak guna akal. Mereka duduk saja-saja, mereka fikir kalau duduk tengah timbang kanan, ilmu timbangan kanan dan kiri ni, catatan baik dan jahat ni sama banyak, nak duduk mana? Jadi mereka pun buat keluar fatwa adanya manzilatun baina manzilatain, adanya jambatan di antara syurga dan neraka. Siapa-siapa hak timbang sama banyak, duduk kat tengah-tengah tu. Pasal mereka guna akal. Baik, berbalik pada isu tadi, Mu'tazilah kata yang jahat tu mai daripada makhluk, tak ada kena mengena dengan Allah, tak ada kena mengena dengan Allah. Baik, tapi di sisi mazhab kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tetap mengatakan walaupun jahat tu mai daripada kita, hakikat dia mai pada Allah. Atas alasan apa? Kalau ni tuan-tuan, kalau jahat tu mai daripada kita, kehendak kita, Tuhan berkehendak kepada manusia jangan minum arak, tu kehendak Tuhan. Tu kehendak Tuhan. Pasal apa dia boleh berkehendak macam tu? Sebab dia berkuasa. Tapi kalau kita kata manusia minum arak, manusia buat maksiat sebab kita tak ada kena mengenal Tuhan, maksudnya Allah telah kalah dengan kehendak manusia. Tuhan berkehendak macam lain, manusia berkehendak macam lain. Tiba-tiba kehendak yang tak sama, kehendak manusia tu direalisasikan. Maksudnya apa? Tuhan kata jangan minum arak, tu kehendak Tuhan. Tiba-tiba manusia minum arak. Kalau kita pegang manusia ni minum arak sebab dia saja, jahat dia saja, ataupun pasal iblis duk asuk dia, maknanya Tuhan ni lemah. Kehendak Tuhan ni bersifat lemah, kerana telah dikalahkan oleh kehendak manusia dan kehendak jin dan syaitan. Jadi sebab tu kita kata hakikat dia Allah yang punya kuasa. Itu penjelasan 2+1, iaitu Allah Al-Qadiru ala kulli syai'in, iaitu Allah ini maha berkuasa atas ala ma yasha. Allah Ta'ala ni berkuasa atas tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki. Ini menarik. Perbahasan dalam karangan kurungan 2+1 ni juga tuan-tuan. Ala ma yasha' ni, selain daripada kita kata Tuhan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu mengikut apa yang dia nak. Ini baru sifat orang berkuasa. Dia nak apa, dia boleh buat. Dia tak mau, tak payah buat. Sebagai contoh, kalau orang tanya kita, apa hukum Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan doa kita? Apa hukum dia? Kita duk minta kat Tuhan, ya Allah ya Tuhanku selamatkanlah Palestin, ya Allah ya Tuhanku berikanlah kepadaku kesihatan. Doa lagu tu. Apa hukum kat atas Tuhan untuk terima doa kita? Harus ke atas dia untuk memakbulkan, atau dia tak mau bagi terus? Itu tanda dia berkuasa. Itu tanda dia berkuasa. Sebab tu dalam penjelasan 2+1 lagi, bila Tuhan mampu berkuasa atas tiap sesuatu dengan dia buat ikut apa yang dia nak, itu menunjukkan apa tuan-tuan? Kekuasaan Allah Al-Qadir, Allah ini ke atas makhluk, ke atas alam, ialah pemilikan kuasa yang dilepaskan, yang dibuat dalam keadaan al-ikhtiyar, dalam keadaan ikut dia, pilihan dia, bukan dalam keadaan al-ikrah, dalam keadaan dia dipaksa. Dia kata Tuhan ni baru dia nak bagi, aku duk runtun, ni baru nak bagi, baru dia tahu. Tak ada kena mengena pasal kita duk runtun kat dia ke, ataupun tak ada kena mengena disebabkan kita buat nazar kat dia ke. Kita berjanji dengan dia, kalau kita buat ni sekian-sekian, kalau Tuhan bagi kat kita macam ni, kita akan buat macam ni sekian-sekian. Kita buat perjanjian dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bagi, kita pula fikir, oh Tuhan ni nak kena tawak menawak dulu baru dia nak bagi. Tak, bukan isu tu.
Kalau kita nazar sekalipun, kalau dia tak mau bagi, ikut dia. Kerana penguasaan dia tu, kekuatan dan kekuasaan dia, kemampuan dia itu, yang dia zahirkan ke atas makhluk, itu dalam keadaan ikut dia, bukan disebabkan dia dipaksa ataupun terpaksa. Tuhan ni mikir, ramai hamba-hamba aku ni tak taat ke aku ni, kan? Bagi mereka senang lah. Tuhan tak terkesan dengan kemaksiatan yang kita buat. Tuhan tak terkesan langsung. Dan kalau Tuhan memberikan ganjaran kepada kita kerana ketaatan kita sekalipun, itu bukan kerana kita, kerana rahmat dia. Tuhan tak tersabit langsung dengan kita ni. Kita kena clear. Selesai. Syarah 2/2. Syarah 2/2, iaitu la yu'jizuhu syai'in. Masih lagi dalam syarah Al-Qadir Allah, masih lagi dalam syarah Al-Qadir Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala ini Al-Qadir, dia ni maha berkuasa, sehingga kekuasaan dia ini tidak mampu dilemahkan oleh sesiapa. Yu'jizuhu, perkataan asal dia ain jim zai, ajzun, lemah. Macam mu'jizat. Mu'jizat, perkataan asal dia ialah ain jim zai, ajzun, lemah. Tapi apakah maksud mu'jizat? Kaedah bahasa Arab ni tuan-tuan macam ni. Kaedah bahasa Arab macam ni. Apabila perkataan asal, contoh perkataan asal ada 3 huruf, ditambah huruf yang baru, ada harfu ziyadah, ada huruf yang baru, maka dia akan membawa kepada makna yang baru. Itu kaedah dia. Saya yakin dalam mana-mana bahasa pun dia macam tu kaedah dia. Besar, bila kita tambah perkataan ataupun imbuhan yang baru, memperbesar, maksudnya dia akan jadi makna yang baru lah. Memperbesar maksudnya dah besar lah, bagi jadi lagi besar. Jadi kaedah bahasa ni macam tu. Apabila ditambah huruf ataupun ditambah masdar, imbuhan, maka akan tambahlah makna yang baru. Baik. Jadi apa makna mu'jizat? Ma'ajazan nas 'anil ittiyani bimithlih, iaitu Allah melemahkan sesuatu makhluk untuk mendatangkan seumpama dengan perkara tu. Saya bagi contoh. Allah Ta'ala ni punya kuasa dia, kalau dihimpunkan daripada seawal-awal manusia, seawal-awal makhluk daripada kalangan jin. Contoh, dulu pernah ulama bahas berkenaan sebelum Nabi Adam turun atas muka bumi ni, siapa yang menghuni bumi, macam mana para malaikat tahu orang-orang kat bumi ni, mereka ni suka berkelahi, suka menghancurkan bumi, suka menumpahkan darah. Macam mana malaikat tahu? Ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tu, yang Tuhan kata kami nak lantik manusia jadi khalifah. Malaikat tanya, awak tak lantik kami saja jadi khalifah? Kami ni sentiasa tasbih dan puji hang, mensucikan hang, pasal apa tak lantik kami? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ulama bahas dalam banyak tafsir. Antara yang dibahas ialah macam mana malaikat boleh tahu. Antaranya sebelum Adam AS turun, sudah ada 40 orang Adam, spesies lebih kurang sama. Pandangan yang kedua kata ada satu makhluk yang sifat dia seakan-akan manusia, sifat dari segi sudut fizikal. Pandangan yang ketiga kata jin. Sebab tu ketika malaikat turun ke bumi, sebelum Adam AS turun ke bumi, malaikat memerangi jin yang duduk di atas muka bumi. Sampailah ada jin yang lari, malaikat tak ligat dah. Ada tu daripada dulu. Tu tak ada. Jadi tuan-tuan, kaedah mukjizat ni kalaulah dihimpunkan, ataupun kekuatan Tuhan ni, kekuatan makhluk ni katalah dihimpunkan semua daripada seawal-awal manusia, seawal-awal jin, himpun terus dengan kekuatan malaikat yang ada. Malaikat yang paling kuat malaikat apa tuan-tuan? Malaikat apa yang paling kuat? Malaikat yang paling kuat, yang lebih kuat daripada malaikat Jibril adalah malaikat Hamlatul Arash, malaikat yang menanggung arash Allah Ta'ala. Ada 4. Setiap satu malaikat jaga satu penjuru, 1, 2, 3, 4 yang menanggung arash Allah. Itu malaikat paling kuat. Ketika berlakunya hari kiamat, arash menjadi semakin berat. Pasal apa? Kerana ketika itu Allah Subhanahu wa taala terlalu marah sangat.
Hari itu hari kemurkaan Tuhan. Sehingga para nabi yang hidup pada zaman tu, umat-umat yang nak minta syafaat kepada para nabi, depa kata apa? Aku tak berani nak tolong hamba. Pasal hari ni Tuhan marah, yang mana sebelum ni dia tak pernah marah macam ni, dan selepas ni takkan ada dah marah macam ni. Marah sungguh Tuhan hari itu. Itu yang para nabi kata apa? Nafsi, nafsi, masing-masing lah, hampa-hampa, aku. Ketika berlakunya kiamat, maka digandakan setiap satu penjuru 2 malaikat hamlatul arash. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim ada cerita pasal benda ni. Seandainya dihimpunkan semua ni buat satu pakatan nak membinasakan Allah Ta'ala, walaupun perkara tu mustahil lah, katalah nak buat, nescaya kekuatan itu tidak mampu menandingi dan melemahkan kekuatan yang ada pada Allah Ta'ala. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apa mukjizat Nabi Allah Musa. Antara mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam, tongkat dia ni bila diretuk, laut terbelah. Laut terbelah. Baik, ini menarik. Tongkat Nabi Musa tu kau yang kuat? Dah, tongkat Musa tak kuat. Kekuatan yang ada pada Nabi Allah Musa alaihi salam apa lagi? Dia boleh seluk celah baju ni, keluar cahaya. Dia ke kuat? Dah. Tuan-tuan, konsep mukjizat ni macam ni. Sekiranya tidak ada arahan daripada Allah untuk para nabi dan para rasul berbuat demikian, untuk mendatangkan kesan mukjizat, kalau tak ada arahan, tiba-tiba Musa sampai kat depan laut, tak tahu buat lagu mana, katalah Musa AS mereka, nak buat lagu mana ni, dia kata, try tengoklah, pergi hentak tongkat ni, nescaya laut takkan terbelah. Apa mukjizat Nabi Muhammad kita? Antaranya insyiqaqul qamar, belah bulan, terbelahnya bulan. Kalau tidak ada arahan, kalau tidak ada permintaan daripada Nabi, nescaya bulan takkan terbelah. Mukjizat Sulaiman alaihi salam, iaitu angin mampu menerbangkan Sulaiman alaihi salam daripada satu tempat ke satu tempat. Angin tu sendiri takkan bergerak untuk angkut Sulaiman alaihi salam melainkan sesudah Tuhan izin. Tu cerita ni. Mukjizat Nabi Allah Daud alaihi salam, iaitu melentur besi dengan mudah tanpa perlu dipanaskan. Tangan dia saja boleh lentur besi, boleh tempar besi. Bukan kerana tangan Daud alaihi salam itu kuat, setelah mendapat keizinan daripada Al-Qadir Allah Ta'ala, baru besi boleh lentur. Ustaz ada cerita pasal Nabi saja. Karamah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia dapat tahu sungai Nil kering, maka dia tulis surat kat sungai Nil. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana sungai Nil tu boleh baca. Saya tak boleh nak jawab kat tuan-tuan. Pasal perkara-perkara ini disebut sebagai amrun khariqun lil addah, perkara-perkara yang mencari adat. Akal tak boleh nak tembus fikir, tak boleh nak tembus fikir. Tulis surat, lempak surat tu dalam sungai Nil, berderu ayak mai sampai Kelah. Start daripada hari itu sampai hari ini, sungai Nil tak pernah putih. Bukan kerana kekuatan yang ada pada Umar, tetapi kerana Al-Qadir Allah Ta'ala. Maka kita mesti clear perkara ni. Setiap segala sesuatu berlaku, itu kerana datang daripada Al-Qadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai syarah berkenaan tentang Al-Qadir Allah Ta'ala. Kita masuk sikit berkenaan tentang syarah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir pula. Baik, kita tengok quyut muhtarazat macam ni tuan-tuan. Al-Qadir untuk syarah 3/1. Tadi 2 tadi ni, tu Al-Qadir. Kita masuk Al-Muqtadir. Saya buat kod nombor 3 no? Nombor 3 ni kita dah masuk Al-Muqtadir. Baik, 3/1. Untuk kita mudah faham perbezaan di antara Al-Qadir dan Al-Muqtadir, macam ni. Al-Qadir adalah Tuhan yang maha kuat. Al-Muqtadir, Tuhan yang maha kuat. Kalau orang putih sebut istilah dia sebagai emphasize, bahasa Arab sebut sebagai taukid, penegasan.
kuat sungguh-sungguh. Al-Qadir tadi ni pun kuat sungguh-sungguh dah. Al-Muqtadir lagi kuat sungguh-sungguh. Nak abang uji. Baik. Untuk saya tutup kesimpulan 3+1 ni, saya akan tutup macam ni. Apapun penjelasan yang disampaikan oleh saya, yang saya nakalkan daripada ulama-ulama, ataupun tuan-tuan baca sendiri daripada melalui pemerhatian mata tuan-tuan, tulisan daripada ulama-ulama berkenaan tentang nama-nama Allah, ataupun perbezaan di antara satu nama ke satu nama ke satu nama. Ada nama tu lebih kurang sama. Contoh Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim. Tiga tu lebih kurang sama. Ulang kaji sikit lah, ulang kaji sikit. Al-Alim, Tuhan Maha mengetahui keseluruhan secara holistik, secara menyeluruh. Al-Khabir, Tuhan mengetahui secara yang dalam hati, lebih kecil benda tu. Al-Hakim, Tuhan Maha mengetahui secara tersirat. Saya bagi contoh mudah. Sebelum saya nak pergi masjid Sungai Mati ni, sebelum katalah minggu sudah, Tuhan dah tahu hari Selasa 14 hari bulan 11 ni saya akan pakai baju warna coklat ni, coklat muda ni. Tuhan dah tahu. Itu kerana Al-Alim Allah. Al-Khabir Allah, Allah Maha mengetahui isi hati saya. Ketika saya pakai baju krim coklat ni, apa perasaan saya pakai? Rasa syok ke? Rasa semak ke? Itu Al-Khabir Allah. Al-Hakim Allah, Tuhan tahu pasal apa dia takdir saya hari ni nak kena pakai baju coklat ni. Ada pasal dia. Sehingga pasal itu kita sendiri pun tak tahu. Saya sendiri ambil baju ni pasal dah orang rumah saya ayun. Kalau tanya dia kenapa dia ayun saya baju ni, dia akan jawab, baju ni minggu ni tak pakai lagi. Itu alasan dia. Tapi Allah Maha mengetahui pasal apa. Al-Hakim dia pasal apa dia gerak isi hati bini saya untuk ayun baju ni. Tersirat di situ kerana Al-Hakim Allah. Perbezaan-perbezaan pada nama ni tuan-tuan, macam contoh malam ni, Al-Qadir dan Al-Muqtadir, nampak macam lebih kurang sama. Tapi Allah Ta'ala takkan saja-saja pi habaq kat kita, dia ada satu lagi nama Al-Muqtadir. Walaupun kalau kita rasa kalau Tuhan bagi tahu kita nama Al-Qadir pun cukup dah, dia kata dah ada pasal dia. Sehingga kalau ulama sendiri mengkaji, Az-Zujaji ke Al-Halami ke siapa lagi, Al-Khattabi ke Al-Ghazali ke Ibnu Qayyim Al-Jauzi ke, ini antara ulama-ulama yang mengkaji nama-nama Allah. Kalau dihimpunkan keseluruhan az-zihn, akal-akal mereka untuk cerita bab nama Tuhan ni, nescaya masih lagi tidak capai dan sampai maksud nama Tuhan yang sebenar. Maka saya nak tutup 3+1 saya, la ya'rifuhullaha illallah. Tidak ada sesiapa yang mengenal Allah melainkan dia yang paling kenal siapa dia. Situ. Sekarang macam saya duk terang tadi, duk rasa macam lebih kurang sama. Tak. Dia takkan lebih kurang sama. Dia mesti ada jurang perbezaan yang banyak. Wallahu a'lam. Selesai. Itu 3+1. 3+2, kita mesti ambil kaedah quyud muhtarazat. Al-Khattabi kata apa? At-tammul qudrah, pemilikan penguasaan yang sempurna. Baik, ini menarik. Ada orang berkuasa tapi pemilikan dia tak sempurna. Saya bagi contoh. InsyaAllah, Reta kita. Kalau pemilikan kita tu, reta kita tu, kita mampu berkuasa penuh ke atas reta kita, sudah pasti segaris calak pun tak boleh ada kat reta kita. Segaris calak pun tak boleh ada kat reta kita. Apa lagi kita kata? Secalik lumpur pun tak boleh dekat kat tayar kita. Maksudnya kita tak boleh jaga dia. Kita tak berkuasa penuh kat atas kereta kita. Ada orang dia memiliki penguasaan, tetapi penguasaan dia ini dikontrol. Pasal ada asakan, ada desakan. Dia tak membuat macam ni, tapi pasal ramai orang kiri kanan dia duk suruh buat lagu tu, maka dia terpaksa lah menggunakan kuasa dia untuk memenuhi hajat orang sekeliling. Maka ini bukanlah tentang soal
dia memiliki penguasaan penuh. Adapun Allah Ta'ala Al-Muqtadir, dia ketika dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu tu, penguasaan tu adalah penguasaan yang mutlak. Tak ada siapa boleh cross line, tak ada siapa-siapa, istilah budak-budak lah, sailang nak masuk campur bagaimana pengurusan kuasa Tuhan tu. Tu dia bukti dia apa, tuan-tuan? Bukti dia yang kedua macam ni. Kalau betul lah kita berkuasa kat atas diri kita, seorang bagi tahu kat saya, siapa yang boleh halang sakit tu main kat dia? Dia kata, ustaz, ni badan saya tahu macam mana saya nak jaga. Tuhan boleh bagi sakit tu bila-bila dia nak. Maksudnya kita memang tak berkuasa penuh kat atas diri kita. Sebab tu tuan-tuan, kita ni contohan, ulama ni dia kalau Piramli duk cerita dalam cerita Tiga Abdul ke, dia buat konsep ala-ala Arab. Dia akan sebut ana enta, ana tu saya, ana tu saya. Saya ni tuan-tuan, saya ni lebih tinggi daripada perkataan ana ni pada tuan-tuan. Al-faqir. Al-faqir ni pada si lemah, si tak ada apa. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab kuning lama, musannif ataupun muallif, penulis kitab, ketika dia nak bubuh nama dia, dia takkan tulis tuan guru, syekh ke, dia tak tulis. Dia akan tulis apa? Al-faqir ilallah. Orang yang fakir, yang lemah, yang hina di sisi Allah. Tu dia. Dahsyat lah. Kita kalau ada doktor lah ni, kena tulis kalau tidak siapa nak beli buku kita. Orang tak yakin. Orang tak yakin. Tak katalah kat orang, saya tak salahkan. Bukan bermakna kalau tulis doktor ke, ustaz ke, syekh ke, atau maksudnya dia tak ikhlas ataupun dia nak riak, tak juga. Itu dia dengan Tuhan lah. Cuma saya nak bagi tahu, tok guru dulu ni bila dia tulis faqir ilallah, dia sedang dia ni tak ada apa. Ilmu yang dia ada ni pun, ilmu yang lekat di kepala otak dia ni pun, bukanlah ilmu yang dia boleh berkuasa penuh untuk kontrol. Bukan tak ada. Saya nak ajak ni, nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni saya kena sedih, padahal tajuk ni dekat masjid-masjid ni saya dah kongsi dah. Tapi maksudnya saya tak boleh berkuasa ke atas benda tu. Jadi sebab tu untuk syarah 3/2 ni, kesempurnaan ini ialah kesempurnaan yang tak ada siapa boleh kacau. Dia adalah kesempurnaan yang mutlak. Hak tu yang syarah 3/2, allazi la yamtani'u alaihi syai'un. Penguasaan Tuhan ni tak ada siapa boleh halang dia. Tuhan nak bagi kita sakit, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tuhan kata dia nak bagi sakit, siapa nak boleh halang dia? Siapa nak boleh halang dia? Kalau ada orang nak boleh halang dia, bagi tahu kat saya satu cara bagaimana nak halang Tuhan. Kacau tuan. Kacau. Tak boleh nak halang Tuhan. Sebab tu ada takdir. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta adalah qalam, pen. Khilaf lah ulama. Ada yang kata makhluk pertama yang Allah Ta'ala ada cipta adalah ayat. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Ada ayat Quran kata arasy ni asal dia duduk atas ayat. Maka kata ulama, penciptaan mula-mula adalah ayat. Tapi ada riwayat yang lain Tuhan kata makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta adalah qalam, pen. Bila Tuhan cipta pen, yang kita pun tak tahu pen ni bentuk dia lagu mana. Tuhan kata ya qalam uktub, wahai pen tulis. Pen pun tanya aku nak tulis apa? Kata Tuhan, tulislah takdir setiap hamba aku ni sampai hari kiamat. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan penguasaan Tuhan. Katalah kalau kita hidup sekalipun. Baru ni saya ada tengok ada satu cerita kungfu. Cerita ni cerita merepek lah. Dia ni dewa monyet, Wukong dalam kartun lah, dia masuk kat neraka. Dekat neraka tu ada tulis tarikh bila dia nak mati. Dia ambil pemadam, dia padam tarikh tu. Boleh pula nak ubah. Kita tak ada keupayaan tu nak ubah. Kotlah dia kata dia nak cari benda ataupun tumbuh-tumbuhan yang boleh bagi dia immortal, bagi dia ni hidup kekal sampai bila-bila. Tak ada. Kita tak boleh ubah takdir Tuhan. Tak boleh ubah. Jadi itulah syarah 3/2. Kita tak mampu nak halang kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Habis. Saya ambil sikit tuan-tuan syarah yang keempat.
kalau dia kata dia claim, syarah yang keempat ni kita nak bincang berkenaan tentang ada tak kesan ataupun perbezaan bagi orang yang anggap dia berkuasa dengan Tuhan berkuasa. Dia kata, ustaz, saya pun ustaz boleh panggil saya Al-Qadir, ataupun ustaz nak panggil saya Al-Muqtadir, saya pun ada kuasa juga. Baik, untuk syarah yang keempat kita bincang sikit saja tentang, jangan risau, tak banyak, ada sikit saja saya nak urai. 8.30 kita habis insyaAllah. Kadang ni kena beritahu sebab takut hari ni kebal ni naik share apa ni kan, takut dia nampak duk tengah semangat ni ikut lajak sampai 8.40. tak saya akan beritahu habis biar Allah. Boleh di sebelum 8.30 habis insyaAllah selesai. Perbezaan dia, kalau orang claim kata dia ni macam Tuhan juga maha berkuasa, beza yang pertama, Al-Qadir Allah ataupun kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bersifat azaliyun, sedia kala dia tu memang kuat. Adapun makhluk apabila dia berkuasa, dia kuat, penguasaan yang dia ada itu adalah bertempoh, bersifat huduthun, baharu, bersifat tataghayyar, ada perubahan. Keluar daripada rahim mak tak apa nak kuat, mula dengan nerak, lepas nerak merangkak, lepas merangkak berjalan dipimpin, lepas berjalan dipimpin, jalan tak pimpin, lepas tu berlari, lepas tu baru boleh melompat. Penguasaan itu ada progres dia, ada perubahan dari sikit demi sikit. Dia takkan jadi sebelum duduk dalam perut mak tu kuat dah, tak. Dia ada perubahan dia. Itu beza yang pertama. Adapun Tuhan Allah Ta'ala, ada orang tanya, ustaz, Tuhan Al-Qadir dan Al-Muqtadir ni sejak bila? Sejak azali jawapannya. Sejak azali. Sejak azali. Memang sedia kala dia tu kuat. Yang kedua, Allah Ta'ala ni kuat bidunil kasab, tanpa sebarang usaha. Kutlah Tuhan nak kena pi gym, Tuhan nak kena pi duduk betapa pula ke, Tuhan nak pi cari satu kesaktian, nak kena pi merantau ke alam lain untuk cari kesaktian tu. Ada kesaktian ataupun kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah kekuatan yang tanpa usaha, mudah bagi dia dan tak susah pun bagi dia, dan bukan kekuatan yang Tuhan mencari-cari. Memang ada. Baik, di sini mungkin akan timbul satu soalan. Contohan dia duduk dengar, ustaz, dia kata, bal, saya nak tanya lah, macam mana kekuatan tu boleh ada kat dia? Menarik. Kalau saya duduk tengok cerita Power Rangers, dia kata, cerita Spiderman ni kuat lepas dia kena gigit dengan lebah-lebah. Dia kata, maksudnya apa? Nak bincang tentang punca kuasa tu main mana? Jelas. Punca kuasa ni main mana? Kalau Green Lantern, dia kena pakai cincin hijau tu, dia kuat. Maksudnya punca kuasa tu daripada sini, cincin. Jadi katalah dia duk bincang pasal isu tajuk kita, Allah Ta'ala ni kudrah, Allah Ta'ala ni kuat dari segi sudut bidunil kasab, tanpa usaha. Maka ketika tu Iblis akan mula bisik, lagu tu Tuhan ni boleh kuasa dia kat mana? Ni bahaya ni. Soalan-soalan tu, saya ni kadang-kadang saya duk kongsi, kadang-kadang lepas habis berkongsi dengan tuan-tuan ni, balik tu kadang-kadang terfikir main malam. Maka sebab tu ulama dah susun lah, antaranya Imam Sanusi rahimahullah dah susun lah, kalau kita kata Tuhan memperoleh kuasa, kudrah, Al-Muqtadir, sehingga menjadikan dia Al-Muqtadir, tambul kudrah, kesempurnaan bagi kekuatan, adalah hasil daripada perolehan sesuatu. Maksudnya katalah Tuhan dapat kuasa semua ni mai daripada sesuatu, maka akan timbul satu masalah. Masalah ni disebut sebagai daur wa tasalsul, iaitu pusingan dan salah silah yang tak berhenti. Pusingan dan salah silah yang tak berhenti. Saya bagi contoh nak bagi mudah faham. Kita dapat kekuatan daripada ada zat besi daripada makanan. Zat besi makanan ni punca dia mai daripada Allah. Allah yang bagi zat besi tu kat makanan. Kekuatan tu mai daripada Allah. Kalau kita kata Allah memiliki kekuatan ini hasil dari perolehan luar, katalah Tuhan ambil kekuatan ni daripada orang lain, kekuatan orang lain yang bagi kat Allah tu, siapa pula bagi kat dia? Itu siapa pula bagi kat dia?
Katalah kekuatan ni pun dia pun yang bagi kat Tuhan ni. Katalah kekuatan ni pun dia ambil pada orang lain. Orang lain. Dia akan jadi pusingan tak habis. Seumpama macam satu soalan, telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Kalau saya tanya, telur dulu ke ayam dulu? Kalau kita kata telur dulu, telur ni mesti mai pada punggung ayam. Maksudnya mesti ada ayam dulu. Tapi kalau kita kata ayam dulu, dia mesti mai daripada telur. Maka soalan tu tak pernah selesai. Maka sebab tu kata ulama, soalan ni dia kena putih terus. Muktamad kekuatan tu Tuhan tak peroleh daripada sesiapa. Memang ada pada dia, tanpa dia usaha. Jelas tuan-tuan. Tapi kalau orang tanya tuan-tuan, telur dulu ke ayam dulu, tuan-tuan nak jawab apa? Ada jawapan? Ada. Jawapan dia, pandangan yang pernah diberikan oleh Tuan Guru kita, Al-Fadil, Tuan Guru Abdullah Fatani, dia kata apa? Kalau orang tanya telur dulu ke ayam dulu? Ayam dulu. Atas alasan apa? Ini sekadar pandangan lah. Dia bukan bersifat qaul yang qat'i, dia bukan kata putih lah. Atas dasar pandangan, ketika berlakunya bah besar pada zaman Nabi Allah Nuh AS, hak naik kat kapal itu kan telur, ayam. Tuhan buat ayam dulu. Kalau orang tanya lah. Tapi qaul tu bukan qaul yang muktamad lah. Sekadar pandangan dia saja. Macam ulang ni mai pada telur. Telur dulu ke ulang dulu? Ulang dulu. Pasal hak naik kapal dalam kapal Nabi Allah Nuh tu adalah binatang terus, bukan telur depa. Tu pandangan sajalah. Kalau sekadar untuk pengetahuan macam tu saja, tak ada masalah. Tapi dia bukan sesuai untuk dijadikan sebagai hujah. Boleh nak hujah tapi kurang kuat lah, pasal Nabi tak cerita. Wallahu a'lam. Selesai. Habis takat tu untuk syarah dia. Wallahu a'lam. Selesai. Seterusnya, objektif yang ketiga, apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan Al-Qadir? Al-Qadir dulu tuan-tuan. Al-Qadir dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ila akhiril ayat. Qul huwal qadir, surah Al-An'am ayat 65. Katakanlah hai Muhammad, dialah Al-Qadir, dialah yang maha berkuasa untuk menghantar kepadamu azab dan siksa. Menghantar azab dan siksa, yakni bala bencana dari sebelah atas kamu ataupun daripada sebelah bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak. Ini semua kerja buat Tuhan. Al-Qadir Allah. Dalil dia Al-An'am ayat 65. Dalil yang kedua Al-Muqtadir. Tadi Al-Qadir, ni Al-Muqtadir. Sebab tu nama Tuhan ni mesti sabit dengan Quran dan hadis. Kalau tak sabit tak boleh reka. Tuhan kita ni maha arkitek. Tak boleh. Tak boleh saja-saja reka. Tak boleh saja-saja reka. Mesti sabit dengan Quran dan hadis. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-42, Al-Muqtadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Itu dalil dia. Atau sekiranya kami berkehendak memperlihatkan kepada kamu apa yang kami janjikan kepada mereka dari azab siksaan itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka. Tuan-tuan perhatikan, ayat-ayat bila Tuhan cerita bab Al-Qadir ni ataupun Al-Muqtadir, ayat ni menceritakan tentang sifat Tuhan yang bersifat Al-Jalal, yang menunjukkan kebesaran dia sehingga menimbulkan kegerunan. Tuhan tak cerita Qadir ni kepada untuk nikmat syurga, dah. Banyak ayat yang menceritakan tentang azab, tentang neraka, tentang kekuatan Tuhan untuk memusnahkan. Wallahu a'lam. Selesai objektif yang ketiga. Objektif yang keempat, objektif yang terakhir, menerangkan kesan-kesan bagi orang yang beriman dengan Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah. Saya gabungkan tu. Yang pertama, bagi orang yang faham tentang Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah, maka di hati dia akan menimbulkan rasa ketakutan sehingga akan menzahirkan ketaatan. Ada orang takut tapi buat juga, naknya tak takut betul itu. Macam contoh pencuri.
curi. Takutlah saat ni kalau kantoi orang dapat tangkap, tapi buat juga. Itu tak cukup takut. Yang kata takut ni, dia kena takut sampai tak buat. Itu baru kata takut. Itu baru kata takut. Macam contoh, orang masuk hutan. Nak habaq kata dia ni memang takut sungguh, dia tak berani kencing mata. Dia sanggup tahan kencing tu. Kalau dia boleh kencing lagi, tu maksudnya dia tak apa takut tu. Kalau dia nak kencing juga, dia akan kata apa? Assalamualaikum tu, anak cucu nak tumpang lalu. Dia akan kata macam tu pula lah. Jadi ketakutan dia ni mesti dizahirkan. Kalau takut tapi buat, tak cukup takut. Jadi kita kena muhasabah dia balik. Termasuk saya kena muhasabah kat saya ni pun. Kadang duk cakap ni syok kata kat orang. Kita ni, saya yang cakap ni lebih lagi Tuhan uji. Iaitu apa? Kita muhasabah diri kita. Selama kita hidup atas muka bumi ni, betul ke kita takut kat dia? Saya selalu pesan kat anak murid saya. Anak-anak murid saya ni, bukan mereka je lah, kebanyakan budak-budak ni, kalau masuk hutan takut tak sanggah. Cakap lebih kurang tak boleh. Bau pelik-pelik jangan duk tegur. Dengar bunyi pelik-pelik jangan tegur. Macam-macam petua. Tapi bila masuk masjid, masuk surau, Quran pun letak merata. Pasal apa kebersihan surau dan masjid tak boleh nak jaga? Pasal takut kat Tuhan tu tak tahu. Pasal apa kita nampak daripada jauh. Ada tanda lilak-lilak ni, kita rasa ni habis dah ni, roadblock dah ni. Kalut pakai seatbelt. Kalut je. Kalingan saya ni contoh ni. Kalut pakai seatbelt. Sampai-sampai tu kita ingat roadblock. Rupanya plus duk tengah buat kerja. Kita pun kata apa? Plus je pun buka balik seatbelt. Takut kita dengan Tuhan ni macam mana? Apa bukti kita takut dengan dia? Kalau kasih sayang pun mesti dibuktikan, ketakutan kita pun mesti dibuktikan. Kalau kita buat maksiat, tu maksudnya kita tak cukup takut ya. Kita tak cukup takut. Sebab tu Syekh Osman Taha, orang antara syekh yang tulis Quran Mushaf Madinah tu. Bila sampai dia tulis dekat ayat pasal syurga, dia seronok ni, senyum dia. Ni orang-orang yang menghayati. Kita percaya syurga mengalirnya sungai bawah, kita tak rasa apa. Pasal kita tak nampak benda tu. Kita duk rasa sungai Kak Yan tu kira clear dah tu. Sungai Kak Yan tu kira clear dah. Syekh Osman Taha bila tulis ni, dia rasa seronok. Sampai saja ayat yang menceritakan tentang kekuatan Allah Ta'ala, iaitu berkenaan tentang bagaimana Tuhan mencipta neraka, bagaimana Tuhan boleh mengazab manusia. Tangan dia akan, istilah budak-budak lah sebut, shaking, ketak, dan dia akan pitam. Orang-orang kat situ bila nampak Syekh Osman Taha pitam ni, orang tahu ni mesti tulis ayat Quran pasal neraka. Tak neraka, kiamat. Tak kiamat, pasal bala ataupun musibah pada umat-umat terdahulu. Ni orang-orang yang menghayati. Baca saja, tulis saja pun dah takut. Kita buat lagi, tu pun kata kita takut dengan Allah. Maka perlu penghayatan yang sebenar, khususnya kepada saya yang bercakap ini, iaitu berkenaan tentang penzahiran ketakutan kita kepada Allah sehingga menimbulkan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita faham Al-Qadir dan Al-Muqtadir, punca kuasa ini datang daripada Allah, maka saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam untuk hidup ataupun survive di atas muka bumi ini, bukan sahaja fizikal, kekuatan fizikal yang kita nak, tetapi kita mesti ada kekuatan mental yang kuat. Hari ini masalah penyakit yang paling serius sekali adalah penyakit mental health issue. Isu kesihatan mental, anxiety, depression, bipolar disorder, penyakit-penyakit depression, kemurungan. Penyakit-penyakit ini memerlukan kekuatan. Maka setengah orang dia cari ubat penawar untuk penyakit-penyakit ini dengan cara barat. Sebenarnya tak salah pun, hukumnya tak salah pun. Tapi saya nak seru diri saya dan tuan-tuan dan perempuan, sekiranya kita menghadapi penyakit-penyakit yang macam ni, kekuatan mental itu mestilah kita minta kepada punca kuasa dia. Punca kuasa dia, Allah Ta'ala. Maka cara punca kuasa untuk kita minta kepada Allah Ta'ala, selain pada berdoa, mesti kita ada
uzlah, kita duduk seorang-seorang, kenang kekuatan Allah, insya-Allah Allah Taala akan bagi kekuatan mental tu kepada kita. Poin saya ialah apa kat sini, bukan sentuh tentang soal kekuatan fizikal, kekuatan mental pun kena minta ke Allah. Jangan duk layan sangat penyakit-penyakit mental ni. Kadang ni tingkatan 1 pun dah ada penyakit anxiety dah. Tingkatan 1 pun dah ada anxiety dah sekarang ni. Ketak, sesak nafas, tak boleh nak menyawa. Ada memang ada. Jadi ya, saya tak nafi keadaan semasa ni menyebabkan mental kita pun agak tertekan. Tapi yakinlah, kalau kita jumpa kunci yang sebenar, insya-Allah pintu tu boleh buka. Kadang ni ada pintu tak boleh buka, kita duk guna kunci hak lain. Heran saya pun tak boleh buka pasal salah guna kunci. Jadi sebab tu kena minta kekuatan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sudah perkongsian saya dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang Al-Qadir dan Al-Muqtadir Allah. InsyaAllah minggu depan kita sambung perbahasan Al-Azkar karangan Imam Nawawi pula, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ففهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما سخرنا مع دول الجبال سبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب ابراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم اجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمه 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 والعقل والحفظ برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.